Salam sejahtera diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Idris Bulari alias Bahari. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan subjek VKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2 yang bertajuk Komunikasi Berkesan dan Halangan-halangan dalam Komunikasi. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Feni Cynthia Claudius. Kedua, Cik Norshida Nuruddin. Ketiga, Puan Sandra Ali Hassan. Keempat, Puan Eva Verona Siowo Abdullah. Dan kelima, Puan Dayang Nur Nasuha binti Suhaimi. Pengenalan. Istilah komunikasi berasal daripada perkataan Latin communicare yang bermaksud untuk berkongsi. Komunikasi ialah proses penghantaran maklumat melalui pertukaran idea, message atau data seperti menggunakan suara, gambar, isyarat, tulisan, atau tingkah laku. Komunikasi ialah proses di mana satu atau lebih pengirim dan penerima menjana dan berkongsi set keadaan mental, perasaan, dan pemahaman masing-masing. Komunikasi ialah pertukaran idea atau message, dua hala antara orang atau kumpulan. Harus terdapat sekurang-kurangnya seorang pengirim dan seorang penerima bagi prosedur ini diteruskan. Jenis komunikasi. Kaedah atau isyarat secara lisan dan bukan lisan digunakan dalam proses berkomunikasi. Istilah komunikasi lisan digunakan untuk menerangkan kaedah penyampaian idea dan maklumat menggunakan bahasa pertuturan. Komunikasi bukan lisan ialah pertukaran idea dan maklumat selain menggunakan perkataan, seperti gerak isyarat, mimik muka, lirikan mata, nada suara, objek, dan sebagainya. Komunikasi formal dan tidak formal adalah satu lagi cara untuk membahagikan jenis komunikasi yang berbeza. Contoh komunikasi tidak formal adalah seperti ketika berucap atau tengah membuat perancangan bersama rakan-rakan untuk pergi makan tengah hari atau menjalani perbualan seharian bersama rakan-rakan. Manakala komunikasi formal lebih bersifat profesional dan selalunya digunakan semasa bekerja atau majlis-majlis formal. Terdapat 3 jenis komunikasi yang wujud di bawah jenis komunikasi formal. Pertama sekali, apabila maklumat mengalir dengan bebas ke atas dan ke bawah struktur organisasi. Contohnya, majikan akan menyampaikan arahan kepada pengurus dan pengurus menyampaikannya kepada pekerja lain dan selanjutnya, pekerja akan memberi maklum balas melalui pengurus kepada majikan. Kedua, mendatar. Maklumat atau komunikasi bergerak merentasi struktur dengan cara ini. Sebagai contoh, Anda dan rakan sekerja Anda bercakap antara satu sama lain. Diagonal. Yang ketiga, diagonal. Komunikasi formal juga boleh dilakukan dengan cara berpenjuru, di mana semua peringkat boleh bercakap antara satu sama lain dalam sebarang arah. Seterusnya adalah kepentingan komunikasi efektif. Hubungan yang kokoh dibina atas komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif akan membantu meningkatkan kerjasama antara kesemua pihak ini. Jika dilihat dari sudut organisasi, komunikasi efektif akan menjamin produktiviti syarikat kerana terbinanya hubungan yang baik antara pemimpin dan juga pekerja. Jika dari sudut kehidupan seharian, hubungan yang kukuh akan membantu dalam membina kehidupan yang sejahtera dan saling menghormati antara satu sama lain. Keupayaan untuk berkomunikasi dengan efektif membantu dalam menyelesaikan masalah dan mengelak atau menghadapi risiko yang berkemungkinan terjadi. Hal ini dapat direalisasikan dengan penglibatan setiap pihak dalam memberikan pendapat dan memahami objektif komunikasi yang disampaikan. Komunikasi yang berkesan membolehkan matlamat dan jangkaan pasukan atau komuniti dicapai. Contohnya secara konstruktif, menunjukkan masalah dan memberikan
Kritikan berguna untuk mengembalikan individu ke landasan yang betul. Mereka akan mengetahui peranan mereka dan rakan sekerja mereka yang akan mengurangkan perselisihan faham serta memahami sesuatu perkara tersebut dengan lebih baik. Dengan komunikasi yang efektif, ianya akan membuka peluang kepada kreativiti dan inovasi. Kedua-dua hal ini dapat diperolehi dengan sumbangan pemikiran orang ramai yang datang dari berbilang kaum, agama, pengalaman dan pendapat. Halangan komunikasi. Halangan komunikasi terdapat 4 halangan. Halangan yang pertama adalah halangan psikologikal. Halangan ini adalah disebabkan wujudnya tanggapan yang berbeza antara penghantar dan penerima mesej. Halangan komunikasi yang kedua pula adalah halangan sosiologikal. Halangan ini adalah disebabkan wujudnya perbezaan dari segi persekitaran budaya dan sosial seperti perbezaan umur, bangsa dan jantina. Halangan komunikasi yang ketiga pula adalah halangan semantik. Halangan ini adalah disebabkan oleh penggunaan perkataan yang mempunyai banyak makna. Contohnya penggunaan jargon saintifik yang sukar difahami oleh individu yang bukan berada dalam bidang tersebut. Halangan komunikasi yang terakhir pula adalah halangan fizikal. Halangan ini adalah disebabkan oleh gangguan berlaku secara langsung atau nyata semasa proses komunikasi berlaku, contohnya bunyi bising dan persekitaran yang tidak selesa. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif memainkan peranan penting dalam memastikan mesej yang disampaikan akan difahami. Matlamat setiap komunikasi yang berkesan adalah untuk kedua-dua pihak memperoleh sesuatu yang bernilai melalui pertukaran idea, pemikiran, pandangan, maklumat dan fakta.